Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ahmad Muzammil bin Muhammad Hairi selaku Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya baru saja pulang daripada Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Daripada pergi ke program dan juga menjadi ahli panel bagi program di sana, iaitu Konvensyen Kebangsaan, Patriotisme dan juga Politik. Di sana ada juga syarahan daripada Tun Mahathir dan juga ada ulasan beliau berkaitan dengan hukum hudud. Ingin saya jelaskan bahawa hukum hudud ini memang terdapat di dalam Al-Quran, dan juga apa yang dikatakan oleh Tun Mahathir, hukum hudud ini tidak ada dalam Al-Quran dan juga dibuat oleh ahli fiqh. Ini sama sekali bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tetapi hukuman yang adil. Kita hidup dalam masyarakat berbilang agama. Ada pendapat yang disuarakan oleh pihak yang nak melaksanakan hukum hudud di Malaysia. Mereka berkata bahawa hukum hudud ini akan dikenakan kepada orang Islam saja. Orang bukan Islam tidak akan dikenakan hukum hudud. Apa akan terjadi apabila orang Islam dan orang bukan Islam melakukan satu jenayah, mencuri umpamanya? Apabila kita hukum mereka, yang Islam kita potong tangan, yang bukan Islam kita masuk dalam jail selama 2 bulan. Kalau kita tanya kepada diri kita, apakah ini adil? Adilkah? Orang Islam putus tangan, orang bukan Islam masuk jail 2 bulan, lepas itu keluar bebas. Adilkah? Kalau jawapannya tidak adil, dia bukan Islam. Ini yang berkenaan dengan hukuman hudud ke atas orang Islam saja. Tapi orang Islam macam mana pula? Itu yang kita rasa macam tak adil ya. Yang itu adil bang. Adil. Pasal apa? Orang Islam dia percaya pada hukum Islam. Jadi dia kenalah ikut hukum Islam. Orang bukan Islam ni, kalau dia dalam kitab dia ada kata mencuri kena hukum gini-gini, dia percaya pada kitab tu, kita biar ikut kitab dia. Kalau tidak pun dia tak lepas bang. Mana boleh dia mencuri, kita punya duit lepas. Ada hukuman dia, kena juga pada dia. Baru adil. Undang-undang Malaysia. Senang cerita macam ni. Kita orang Islam kena semayang. Orang bukan Islam kena semayang tak? Dia sebenarnya cara dia. Cara dia. Cara dia. Kita orang Islam kena puasa. Dia kena puasa tak? Dalam Islam hukuman mesti adil. Kalau kita dapati kes rokok sebenarnya dalam surah An-Nisa tak ada hukuman yang disebutkan dalam apa yang dipanggil sebagai hukum hudud. Apabila seorang wanita dirokok, dia kenal betul-betul siapa yang merokok. Tetapi dia tak dapat mengadakan 4 orang saksi yang bebas daripada dosa besar untuk memberitahu kepada mahkamah bahawa dia dirogol oleh sebulan-sebulan. Oleh kerana dia tidak mempunyai 4 orang saksi, apabila dia membuat tuduhan, maka tuduhan ini dianggap sebagai ciptaannya sendiri. Dan untuk ini dia akan didera dengan dihukum sebat selama 80 kali. Kemudian kalau dia yang hamil dan melahirkan anak, maka dia akan dituduh telah berzina. Dan punya hukuman bagi orang yang berzina ini tak dalam Al-Quran. Tetapi orang ahli fiqh kata hukuman bagi orang yang berzina ini ialah kejam dengan batu sampai mati. Adilkah mangsa rogol dibunuh, perogol dilepas semata-mata kerana tak ada 4 orang saksi? Ini semua ditambah tokoh kepada agama kita. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum hudud ini terdapat dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah An-Nur ayat kedua. Mafhumnya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina
maka hendaklah disebat tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah belas kasihan kepada kedua-duanya untuk mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dan orang-orang yang beriman. Itu bagi kesilapan atau kesalahan untuk hukuman zina. Sebab itu kita sanggup membelakangkan ajaran Quran dan mengutamakan hukum yang amat berat ini. Kerana kita berpendapat kalau hukuman itu berat, maka kita lebih Islam. Tak benar. Dalam Quran, sila baca Quran dalam bahasa yang kita boleh faham, kita akan dapati beberapa kali disebut apabila kamu hukumlah dengan adil. Yang pertama ialah adil. Bukan soal saksi, bukan soal hukuman yang berat, tetapi keadilan. Sebab itu mereka yang membuat cadangan kononnya nak laksanakan hukum hudud, mereka sebenarnya bukan bercakap berkenaan hukum Islam, tetapi ini adalah ciptaan mereka sendiri dan kita tidak dapat terima. Begitu. Hukum potong tangan tu pun hudud. Tilka hududullah. Nah, hukum hudud dalam bab jinayah, umpamanya Allah kata dalam bab mencuri, as-sariqatu was-sariqatu faqtamu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan, kau kena potong tangan. Itu hukumnya. Wajib kena laksana. Di mana saja negara yang kita ada, wajib laksana. Melainkan kita adalah minoriti dan orang-orang kafir akan memberi mudarat kepada kita dalam negara itu kalau kita laksanakan hudud, baru boleh kita tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terkejut dengan apa yang telah saya tonton sebentar tadi. Saya sangat terkejut dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun saya bukan daripada bidang pengajian Islam, tetapi ternyata sama sekali apa yang dikeluarkan oleh beliau adalah tidak benar. Jadi saya menyeru kepada Tun Dr. Mahathir untuk kembali bertaubat, mengucap 2 kalimah syahadah dan mengaku salah beliau. Tinggi ataupun pemimpin yang disegani bagi saya sesuatu yang memalukanlah. Kerana berkata tentang suatu perkara yang dia bukan ahli dan dia bukan ada kemahiran tentang perkara tersebut. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin, dia harus merujuk kepada orang yang lebih faham apa itu hudud, apa yang dimaksudkan dengan hudud, supaya ketidakjelasan, supaya ketidakfahaman itu tidak disebarkan ke dalam masyarakat. Masalahnya kita tak sedar kita ni siapa. Kita ingat ni siapa dia kita. Kita menumpang bumi Allah ni, tuan rumah suruh buat Jangan takut pada siapa-siapa. Melainkan memang kalau buat mudarat besar kepada kita, baru kita tanggung. Waktu Nabi tak laksana hudud ni masa mula-mula di Mekah. Pasal tak ramai lagi pengikut 5 orang pada ayat ngaji dia. Ngaji lubang je lu seorang. Nampak? Tapi bila menang dalam Islam, Nabi laksana hudud.